saudara. Kita masuk segmen ini pula, saudara. Tentang Jolo. Proses pengampunan Datuk Seri Najib masih rakyat tertunggu-tunggu. Apa untungnya, apakah keberhasilannya. Datuk Seri Najib masih lagi beku, saudara, di penjara Kajang. Dan saya difahamkan bahawa Yang Berhormat Perdana Menteri mengakui, sebab kita katakan sebaik mungkin bawa pulang Jolo sesegera mungkin untuk dibicarakan, barulah rakyat akan merasa puas hati. Bahawa tidak ada satu tuduhan yang hanya ditumpu pada Datuk Najib. Jadi artinya perlu ada keadilan dalam pembicaraan Datuk Seri Najib. Namun bagaimanapun, menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau mengaku proses untuk mau pulang ahli perniagaan dalam buruan Lau Tek Jo atau Jolo agak rumit. Katanya ini perlu melakukan proses, bukan saja melibatkan negara, malahan beberapa negara termasuk bantuan perisikan dan polis antarabangsa ataupun Interpol. Namun, katanya Malaysia sedang mengadakan rundingan menerusi saluran diplomatik dengan beberapa negara bagi mempercepatkan proses itu. Datuk Seri Anwar katanya kita sedang berunding dengan beberapa negara untuk mempercepatkan proses membawa pulang Jolo. Itu katanya tadi sewaktu merasmikan sambutan ulang tahun 75 Ibu Pejabat Kebangsaan Bulan Sabut Merah. Beliau berkata demikian bahawa pihaknya akan berusaha sedaya mungkin untuk segera mau pulang. Awal pagi tadi pula SPRM Suruhanjaya Pencegah Rasuah telah pun berjaya mau pulang seorang individu yang dipercayai sekutu ahli perniagaan dalam buruan Jolo yang terbabit dalam kes penyelewengan dana YMDB, saudara. Individu itu difahamkan ditahan sejurus tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur jam 3.30 pagi tadi, saudara. Sebaik tiba di KLIA, lelaki berkenaan yang menghilangkan diri sejak tahun 2018 telah pun diserahkan notis perintah untuk hadir di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya. Sementara itu, menurut Ketua Pengarah SPRM Tan Sri Azam Baki, belum mengesahkan perkembangan berkenaan. Sebab itu saya katakan, saudara, saya hanya menyatakan bila ada pengesahan dari pihak berwajib. InsyaAllah, saya yakin Jolo akan segera dibawa pulang. Saudara, itulah keadaannya. Kita mengharapkan agar keadilan segera dia diberikan kepada pembicaraan Datuk Seri Najib. Itu yang paling penting, saudara. Saya agak tertarik, saudara. Ini kita masuk segmen politik. Bagaimana pandangan daripada saudara Datuk Seri Rizal Marikan. Katanya sekarang ini banyak desas-desus seolah-olah akan mencadangkan akan berlakunya perubahan arus politik tanah air. Kononnya keadaan ini serius sehingga kan Duli Yang Mulia Sultan Johor sendiri membuat hantaran Facebooknya dengan ingatan sudahlah akan agenda sedemikian. Jadi katanya sejujurnya ada rasa kecewa bila mana Gegak Gempita mau menjadi pembangkang berwibawa, tapi mereka akhirnya sepatutnya main peranan semak dan imbang. Tapi sebaliknya sekarang ni mereka berperanan untuk selak dan tumbang. Ini keadaannya. Siri pilihan raya negeri akan berlaku sedikit masa lagi. Sebenarnya itulah medannya. Kalau mereka benar-benar mempunyai pengaruh, buktikan. Kalau rakyat menyokong mereka, buktikan. Tak lebih daripada itu. Jadi sekarang ni sepatutnya sudah sampai masanya kita meninggalkan politik dendam, politik benci dan membawa tajdid siasi. Itu politik baru yang jauh lebih munasabah. Kita harus lebih bertanggungjawab dalam membawa kesejahteraan kepada rakyat. Janganlah kita hanya sekadar jadikan rakyat sebagai sandaran untuk melonjak diri dengan kesudahan yang tidak bertepi. Itu peringatan daripada Datuk Seri Rizal Marikan yang saya rasa agak bertepatan sekarang ni. Ini juga ikutan daripada Dr. Mahathir telah pun melalui peguamnya telah pun memfailkan saman tinggi, saudara. Beliau menyaman Datuk Seri Anwar Ibrahim sejumlah 150 juta ringgit berhubung dakwaan bahawa dia mengumpul kekayaan pribadi ketika berkuasa. Jadi fail itu difailkan oleh peguamnya di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Saudara, Dr. Mahathir mendakwa kenyataan Anwar. Dr. Anwar dan ucapannya itu bermaksud dia membolut harta untuk keluarga dan kehilangan harta aset ataupun saham orang Melayu adalah berkait dengan harta aset atau saham milik keluarganya.
Jadi menurut salinan penyata tuntutan Dr. Mahathir, beliau mendakwa Dr. Anwar Ibrahim juga selaku pengurusi Pakatan Harapan dan Presiden PKR membuat kenyataan tidak benar. Biarlah semua itu saudara, saya tak mahu nak ulas kerana kita tunggu perbicaraannya. Soalnya dia tuduh itu dari sini. Kerana saya melihat jawapan Dr. Mahathir ada respon kepada persoalan tersebut. Menurut Dr. Anwar Ibrahim, dia kata beliau menyerahkan soal tuntutan saman itu kepada peguamnya. Biarlah, katanya, peguam jalankan tanggungjawab. Itulah ulasan ringkas beliau. Dia tak mau cakap lebih kerana baginya apa-apa saja yang berhubung kait dengan soal undang-undang biarlah diselesaikan di mahkamah. OPR. Saya ledakkan isu kadar semalam bank ataupun OPR sebagaimana yang diumumkan oleh Bank Negara 3 hari lalu masih menggelegak dan meledakkan hawa panas seiring dengan gelombang haba yang melanda negara kita, saudara. Saudara Hisham Jalil, Ahli Majlis Tinggi UMNO, telah pun memberi gambaran serta pandangannya bagaimana kesan kenaikan kadar OPR kepada 3.0 bakal menjebak warga dalam kehidupan semakin tenat dan sukar. Pastinya yang terkesan adalah warga yang masih mempunyai pinjaman dengan bank, sama ada pinjaman peribadi, pinjaman bayaran ansuran kereta, bayaran kad kredit maupun bayaran pembelian rumah, di mana kenaikan tersebut kiranya kadarnya sebelum ni, kalau dulu sebelum ni mungkin mereka terpaksa bayar 1,200 sebagai contoh, tapi dengan kenaikan OPR apabila pihak bank menaikkan kadar interestnya dan peminjam terpaksa bayar sampai ke tahap 1,500 sebulan. Dulu 1,200, sekarang 1,500. Artinya bezanya RM300. Besar tu sekarang, saya. Nilai RM300 terlalu besar bagi golongan B40. Malahan, lihat sendirilah saudara, pencen ataupun yang diperolehi oleh pesara tentera pun sekitar RM400. Orang-orang OKU juga cuma dapat RM450. Tapi kalau mereka yang terpaksa bayar, perbezaan sampai RM300 banyak tu. Dan terkini, hari ini tadi pergerakan wanita UMNO. Ini saya sukalah sebab wanita UMNO atau UMNO sentiasa mendahului perjuangan rakyatnya. Ketua Penerangan Wanita UMNO Malaysia, Datuk Rosni Zahari, beliau mengeluarkan kenyataan bahawa wanita UMNO menggesa agar Bank Negara dan Jawatan Kuasa Dasar Monetary memberi penjelasan dalam bahasa mudah kepada rakyat tentang signifikannya Bank Negara Malaysia menaikkan kadar dasar semalam OPR sehingga ke tahap 3%. Ini kerana pihak bank pun tidak menjelaskan sejelas-jelasnya. Jadi rakyat jadi keliru. Sehingga saat ini Bank Malaysia telah memberikan penjelasan yang terlalu teknikal. Rakyat tak nak tahu soal teknikal, saudara. Dan penjelasan itu sukar untuk dihadamkan oleh rakyat hingga menimbulkan pelbagai persepsi negatif terhadap kerajaan. Menurut Datuk Rosni, kesan kenaikan OPR secara agresif yang juga merupakan kali kelima, saudara, sejak tahun 2022 mengakibatkan kadar bayaran balik pinjaman warga meningkat secara drastik dan amat membebankan para peminjam, terutama di kalangan golongan B40. Jadi sehubungan itu, wanita UMNO mendesak agar Bank Negara Malaysia memberi jaminan bahawa tiada lagi kenaikan OPR dalam masa dekat dan mengambil kira nasib rakyat yang sedang bergelut dengan isu ekonomi yang serba mencabar. Wanita UMNO mencadangkan agar Bank Negara Malaysia mengambil jalan tengah dan sedikit empati dengan mengarahkan semua bank agar memberi pengecualian kenaikan ini kepada golongan sasar ataupun yang terjejas. Jadi artinya wanita UMNO menuntut agar Bank Negara dapat mengarahkan bank-bank komersial supaya tidak mengenakan ansuran bulanan yang tinggi, kerana ini tentulah juga turut meletakkan warga kita berada dalam suasana derita yang berpanjangan. Yang saudara perlu kita jelaskan, saudara, OPR ni kalau naik maksudnya ekonomi makin baik kata orang. Tapi kenaikan OPR ni mungkin tidak akan memberikan apa-apa faedah pada rakyat, melainkan rakyat terbeban. Semalam saya jelaskan, negara Amerika berkali-kali mereka menaikkan kadar OPR. Akhirnya 3 bank tutup bungkus, saudara. Itu gambarannya, dan saya mengharapkan agar pihak Bank Negara dapat melihat persoalan ini secara tuntas.